innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tengok ada kitab muka surat 75. 75 no. Bawah sekali. Muka surat 75 bawah sekali ya. Tang dia kata wasbir innallaha ma'as sabirin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Muka surat 75 bawah sekali tu. Baik, tengok. Dan firman-Nya Allah, ini dalil-dalil yang mengatakan wajib kita ni bersifat dengan sabar. Dan perbincangan kita ni masih lagi baru mula bab sabar. Jadi sabar ni pada yang kita tahu dah dulu kita bab dah, iaitulah tahan hati. Tahan hati daripada melakukan perintah marah. Sabar ni lawan dia marah. Dia dah pasang dah sifat mazmumah dengan mahmudah. Jadi sabar ni pada kita tahan hati daripada melakukan perintah marah. Pasal apa nak kena tahan hati? Sebab mula daripada hati tu yang duk nak buat hal ni. Hati yang duk suruh kita maki, hati suruh kita sepak terajam. Jadi kalau kita boleh tahan hati tu, tangan tak naik, kaki tak naik. Kalau kita boleh tahan hati, lidah pun tak maki. Tu yang panggil sabar ni, tahan hatinya. Tahan hati. Ada kalau kita buat dengan tak sedar, tak ada. Hak tu nama dia hak tu mamun, mimpi. Kita buat benda apa-apa mesti sedar lah. Duk tumbuk kata orang tak sedar. Kalau tak sedar, hak tu dia panggil duk tengah tidur. Hak tu mengigau. Mengigau tu apa? Mengigau tak kira tu. Jadi yang kena tahan tu pada tahan hati kita. Bila hati dapat tahan, barulah kita kata tangan, kaki, lidah tak jadi. Jadi maknanya yang duk maki hamun, yang duk sepak tajam tu, maknanya hati tak tahan. Tu dia kata, dia tak payah, aku tak boleh tahan dah. Yang buat buat kau ni, yang buat macam tak payah, aku tak tahan sungguh. Apa dia tak tahan apa ni? Tak tahan hati tu. Tu yang boleh sepak tajam. Tu dia kata, dan firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi kelebihan lagi orang yang bersifat dengan sabar ni. Kalau kita bersifat dengan sabar, apa Tuhan nak bagi? Tengok. Wasbir innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang sabar artinya dan sabar oleh kamu kerana bahawasanya hak ni yang dapat ni untuk orang sabar. Kalau kita boleh sabar sungguh, kerana bahawasanya Allah Ta'ala serta sekalian yang sabar. Tengoklah. Jadi bila kita sabar, orang sabar ni dia tak perlu bimbang. Dia tak perlu rasa gundah gulana. Sebab Allah Ta'ala sentiasa bersama dia. Orang buatlah naya lagu mana pun kat kita. Orang buatlah apa-apa kat kita. Jadi orang kata, orang maki ya, kita tak balas pun tak apa. Tak balas pun tak apa. Memang hak tu yang paling baik sekali. Tu nak buat macam mana? Sabar. Kita tak balas balik kejahatan, cuma sekadar pertahan diri dia tu lah, habaq dia tu lah. Orang nak percaya tak percaya sudah. Lepas tu Allah Ta'ala tolong tak? Tu Allah Ta'ala serta. Jadi orang yang sabar ni, lambat laun ni, benda yang baik tu dia akan terbuka juga. Akan terbuka juga. Tengok jangan sahabat, Nabi kan sahabat kan. Sabar. Tapi bukan makna sabar tu biar orang buat kita dah. Sabar apa? Allah Ta'ala perintah hijrah, hijrah. Allah Ta'ala perintah suruh diam dulu, diam, sembunyi.
last sekali apa yang dapat boleh tawan kota Mekah. Tu sebab Tino bakar duduk dalam gua sur dengan Nabi, nak tengok orang kafir duduk lalu lalang, nampak kaki. Tunduk ya nampak. Kan tinggi mana pun gua tu kan. Kita di Mekah tapi jalan kan. Gua sur. Gua sur. Jabal Nur di gua Hira di Jabal Nur tu. Gua sur tak lain pula. Tapi tengok apabila sabar dengan apa ujian yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala lepas dia betul ya. Tak nampak apa belakang. Tak nampak. Nabi kata apa kat Abu Bakar? Dia panggil Nabi menghibur Abu Bakar. La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala serta. Ya. Allah Ta'ala serta kita. Kita jalan jauh lalu Nabi Madinah. Jalan jauh, jalan kaki tu, duk tolong keluar jalan kerana pengorbanan untuk agama. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jadi macam itulah kita ni dalam menjalankan kerja agama ni memang ujian hebat. Macam-macam orang kata lawan hilang lah apa. Tapi kita buat betul dengan Tuhan lah. Betul dengan Tuhan, lama-lama kebenaran Tuhan nampak. Tapi di sini kena jaga nak. Ma'a di sini ni, serta sini ni dia panggil dengan makna ma'a maknawi. Apa dia makna maknawi? Itu dia panggil artinya menolong. Jadi serta di sini bukan serta Allah Ta'ala duk ikut kita nak. Dia panggil ma'a ni ma'a maknawi. Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala serta kita, serta apa? Serta yang maknawi. Apa dia makna serta maknawi ni? Serta tu dengan makna Allah Ta'ala bagi pertolongan. Maknanya maknawi ni pada maknanya bukan serta sungguh, bukan ikut kita sungguh tak. Jadi sabar dah tu. Rasul sabar, saya bakal sabar dah tu. Tidak nak boleh macam mana nak boleh hidup dalam gua tu ikut Nabi. Tak. Kalau tak sabar saya bakal tak ikut awal kita. Tu. Kita ni kalau kata Nabi ajak pergi lagu tu lah puasa tak ikut dah. Saya bakal ni duk minta kat Tuhan dah. Minta bagi Nabi pilih aku untuk ikut dia, untuk bersama dengan dia. Nabi hebat-hebat tu seronok dia. Boleh pergi Nabi. Kalau kita dah rewel lagi, tahu dah pergi cari mati. Orang kafir nak ikut tu. Saya bakal dia bukan macam tu lah. Dia nak pergi dengan Nabi. Jadi serta sekalian yang sabar, Allah Ta'ala serta. Jadi bila dia sabar terlalu tinggi, nak takut apa? Tuhan duduk damping kita tu dia. Tuhan duduk damping kita. Dia. Artinya yang kata serta-serta tu apa dia? Artinya menolong ia. Serta makna pertolongan Allah. Bukan serta makna Tuhan duk ikut kita lah. Bukan serta makna Tuhan ikut Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi lah. Pergi duduk tak mana pun Tuhan akan tolong. Duduk dalam gua Tuhan tolong. Duduk atas jalan pun Tuhan tolong. Duduk berjalan pun Tuhan tolong. Tak takut. Itu tolong. Dan memelihara ia dan Tuhan jaga sungguh-sungguh. Tengok Nabi selamat Nabi dah. Dan memelihara ia Allah akan mereka itu. Siapa mereka tu ni? Orang-orang yang sabar. Orang sabar. Jadi kalau kita pun bersifat dengan sabar, maka kita akan dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jika sabar banyak kan. Dan firman-Nya Allah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan menjadikan oleh kami ini maksud kami ni Allah Ta'ala lah. Tuhan buat apa? Akan setengah daripada mereka itu, ayat ni tuju dekat Bani Israel. Jadi Bani Israel ni Tuhan tolong mereka ni macam-macam. Kita tengok jalan kita tak tafsir kan. Jadi tapi mereka tetap duduk tak pahdi tu. Kita punya
besar akan tolong tu lepas daripada laut tu. Nah, bila pok-pok Firaun turun dalam laut tu, tenggelam laut, Tuhan gulung laut. Lepas pi ikut Nabi Musa tu, lepas tu minta macam-macam. Dia tak perhati tu. Tu. Lepas pada tu pi sembah anak lembu dah. Tu. Ini Tuhan dalam Quran banyak Tuhan duk cerita balik, ungkit balik kisah Nabi Bani Israel pasal apa? Nak beritahu anak-anak cucu mereka. Ni tok nenek hangpa ni kami bagi tolong mereka macam-macam. Tu menjadikan kami akan setengah daripada mereka tu, Bani Israel tu akan beberapa ikutan sampai Allah Taala angkat jadi pemimpin-pemimpin. Pokok Bani Israel dulu. Nabi-nabi pun banyak daripada kalangan mereka. Orang dulu. Nabi Yaakob, Nabi Yusuf semua tu, anak cucu Nabi Yaakob. Tu. Memang pun mereka ni tak perhati kisah satu tu. Kisah Allah Taala lantik Nabi dia Rasul. Orang Arab. Sebab tu mereka banyak berpindah di Madinah. Mereka tahu lah Nabi akhir zaman dia akan hijrah ke Madinah. Dalam kitab Taurat Injil bagi tahu macam. Lepas tu mereka pun banyak yang pergi duduk Madinah, duduk pergi pinak buat ajar sana dengan harapan anak cucu mereka dilantik jadi Rasul yang akhir. Tiba-tiba bila naik Rasul naik daripada Arab. Ketika tu lawan. Bukan tak tahu, mereka tahu. Sebab tu dalam Quran banyak Tuhan ungkit balik kisah Bani Israel. Ingat. Tu. Ini salah satu dia ni. Tuhan kata tu kami dan menjadi oleh kami akan setengah daripada mereka itu. Mereka tu Bani Israel dulu ni. Akan beberapa ikutan pemimpin-pemimpin. Tu. Ya bahkan di kalangan mereka jadi nabi-nabi pun dah. Yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami. Sebab mereka ikut perintah kami. Hak mana ikut perintah kami dulu ni. Tak kalah sabar oleh mereka itu. Sabar apa? Sabar apa ni? Mereka ni yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sabar apa yang paling besar tu? Ya Allah Ta'ala kata paling besar ni sebab apa? Dzalikum bala'um min rabbikum azim. Ujian yang terbesar untuk Bani Israel ni, iaitulah apabila Firaun duk sembelih anak. Itu Tuhan ayat tu Tuhan kata boleh. Tak kenang biasa kau wahai Bani Israel. Allah Ta'ala dah kami lepas tok nenek kamu ni daripada kesusahan cengkaman Firaun dan lepas bala yang paling besar sekali. Apa dia bala besar? Bunuh anak laki-laki, la yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sembelih anak-anak laki-laki dan biar anak perempuan hidup. Tu ulama kata. Jadi ketika Firaun ni satu malam tu dia mimpi kata ada seorang budak daripada Bani Israel akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Dia panggil tukang tilik dia. Tukang tilik dia hebat kau, Allah Taala bagi ilmu. Tukang tilik dia cek tengok, tak tahulah tengok dia ayak ke dia buat tahu. Tilik tengok. Dia kata ni dan gini. Wahai raja, ni dan lagi ni. Mani pok dia ni tak masuk lagi dalam rahim mak. Maka Firaun keluar satu surat berkeliling seluruh negara. Tak dibenarkan laki bini tidak sekali. Sebab tak orang bagi berpindah mani pada rahim. Firaun dia boleh buat Firaun ni. Tu kata Firaun ni dia merintah hebat lagi Firaun. Hebat cara tak betul lah kan. Merintah tu dia boleh buat tu. Tapi tak payahlah. Dah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan kata kalau Tuhan nak sesuatu benda tu jadi. Dia lepasin dah. Pada waktu undang-undang tak ikut. Tiap-tiap pagi panggil tukang tilik macam mana. Cek. Panggil satu pagi.
Tukang tilik tengok-tengok, no, mani masuk dah dalam rahim. Tak payah. Nah. Masuk rahim. Masuk dalam rahim. Lepas tu yang buat surat kelili tu pula, keluar pula surat. Nah. Secara langsung sidang media tergempar Firaun. Nah. Buat keluar pula satu keputusan, siapa hak beranak, anak lelaki-lelaki semua kena bunuh. Situ mula bunuh. Ulama kata zaman tu berbelah ribu budak-budak lelaki kena bunuh. Bukan 5-6 orang tu nak bunuh ni. Satu negara kan. Sak mana Mesir kena bunuh. Tu budak lelaki belah ribu keluar mai siap. Keluar mai siap bunuh dia. Tapi mai kuasa Tuhan ni. Bila mai kat Nabi Musa saja, Tok Bidan tengok kesian. Jadi dia pengkerah ni, setiap staf nurse semua pergi rumah. Bila tengok orang tu nak panak, dia akan hantar misi-misi doktor semua pergi rumah. Bila panak saja, tentera tu pegang pedang, mati. Lelaki saja. Mai Nabi Musa, nah, tu kuasa Tuhan tu. Betul misi jadi kesian. Kesian. Malam tu mak Nabi Musa mimpi Allah Taala hang bubuh dalam kotak lantung pi peranyuk di laut. Nah. Tu dia Nabi Musa. Tu Nabi Musa tu dah Allah Taala angkat sebagai rasul. Nah. Tu pasal apa? Tu tak kalah sabar oleh mereka tu. Jadi Nabi Musa ni kena ujian dengan Allah Taala ni daripada kecil. Bukan kena usah tu dah ni. Kena ketika lepas beranak dah diuji. Uji ketika lepas beranak. Duduk dalam laut kelipok sampai di depan pintu Firaun. Sampai situ Allah Taala hantar pergi di tangan Asyah. Firaun nak bunuh dah. Asyah ambil tengok. Firaun kata, apa pasal budak ni dah ni? Budak ni apa? Asyah tahu budak ni main mana kita tak tahu. Tok Nujum Habaq tu Bani Israel. Hak ni kita kan tahu main tak mana. Belah habis ya. Belah. Jauh tu yang belah-belah tu. Dah cerita panjang lah kan. Hari kita dah cerita tentang Sabak. Bila Sabak Allah Taala angkat sampai jadi pemimpin. Ni Musa tu pimpin dah tu Rasul. Banyak kali Nabi Musa nak kena bunuh. Bila mai umur besar sikit, dia tarik janggut Firaun. Duk melawak, tarik janggut. Firaun kata, "Hei, pasal budak ni dah tadi. Nak bunuh lah. Nak bunuh lah. Asyah dua alang. Tu Asyah ni Allah Taala bagi dia termasuk orang beriman. Daripada awal dia jalan-jalan untuk dia beriman kepada. Nak bunuh Asyah maish. Ya jangan pun budak-budak tarik janggut biasa tu. Tak ada cancel pula. Balik kali dia bunuh. Tu. Hal tu yang cerita dalam kitab tak cerita Firaun ambil bara api, ambil tengok ada pisang, ada buah kurma tak tu. Nak tengok dia nak ambil hak mana. Memang Nabi Musa nak ambil apa pisang pula. Tapi malaikat tepi. Malaikat tepi. Ambil bara api buah. Pasal apa? Sebab kalau malaikat tak tepi tu mati dia. Mati. Ni Tuhan susun. Tengok Tuhan atau ni yang Allah Ta'ala ungkit balik dalam Quran. Sebab tu dalam kitab dia kata, bila Allah Ta'ala hantar Quran ni bukan untuk mencanggahi Taurat Injil. Quran ni sendiri dia untuk mengiktirafkan bahawasanya Injil dan Taurat adalah kitab Allah. Nampak tak? Jadi bukannya Quran diturun untuk bercanggah dengan Taurat Injil. Itu yang Pak Yahudi Nasrani tak mahu terima Quran siapa? Yang mereka tolak Nabi siapa? Sedangkan dalam kitab mereka pun dah tercerita lah sifat-sifat Nabi. Bahkan Quran mai pula untuk mengiktirafkan apa yang disebut dalam Quran itu adalah sebenar. Patutnya mereka kena terima. Ni kata jahat. Tu dia tu. Tu dia dari sini. Dan dengan perintah kami tak kalah sabar. Bila sabar saja Allah Ta'ala akan angkat martabat seorang tu. Dan firman-Nya Allah, innama yuwassabiruna ajruhum bighairi hisab.
Artinya hanya sahaja disempurnakan akan sekalian yang sabar. Banyak ayat Quran tentang sabar ni. Akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira. Jadi bila ketiadaan kira-kira tak tahu nak sabar macam mana. Nah, pahala sabar ni banyak orang tak tahu. Nak kira tak boleh. Tu pahala sabar. Sebab sabar ni dia banyak menyelamatkan keadaan. Daripada pertelingkahan, daripada pembunuhan, daripada perpecahan, daripada pecah belah. Tu sabar. Sebab tu pahala dia besar. Sebab nak buat dia payah. Nak buat dia payah. Tengok Nabi Yusuf sabar. Tu yang Tuhan kata tadi. Kami jadikan mereka pemimpin. Nabi Yusuf sabar. Apa Tuhan buat kat dia? Tuhan uji macam-macam. Kena fitnah, kena fitnah. Duduk dalam penjara sampai masuk dalam penjara Nabi Yusuf. Last kali apa jadi? Dia merintah habis semua. Tu. Tengok tu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Fis sabri ala ma takrahu khairun." Artinya ada pada sabar itu, ada pada sabar atas barang yang engkau benci itu kebajikan. Sabar ni benda hak kita tak suka lah nak sabar. Tapi benda hak kita tak suka itulah sebenarnya kebaikan. Benda hak kita tak suka itulah kebaikan. Dalam sabar Nabi kita, sabar tu barang yang kau benci itu kebajikan. Tu. Sabar ni benda siapa nak mau ni sabar. Sabar apa? Sabar nak kena karantin 14 hari. Bila tak sabar saja dah. Bukan dekat dia seorang, habis satu negeri habis kena. Tu. Ni kes apa ni? Kes tak sabar ni. Jadi tak boleh nak sabar tak. Nabi habang dah dalam benda yang kau benci itu sebenarnya baik bagi orang lain, bagi kita semua. Jadi sabar Ustaz. Terus keluar mana? Duduklah dalam rumah 14 hari Ustaz. Tu. Pasal apa? Sebab dalam sabar tu ada kebaikan. Dah. Tu dengar Nabi Isa kata apa? Dan bersabda Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih melainkan dengan sabar kamu atas barang kamu benci. Sama. Kita takkan dapat benda yang kita suka seronok. Kita apa benda kita suka? Kita seronok meniaga maju-maju, kita seronok duit banyak, kita seronok berjalan sana ni. Tak dapat, tak boleh sekali. Melainkan kamu kena duduk sabar atas yang kamu benci. Sabar saat buat masalah jangan keluar mana lagi. Lepas ni dah boleh keluar, dah lega dah, berjalan pergi mana pun. Jadi kita nak ambil benda yang kita suka, tak boleh benda yang kita suka tu, melainkan kita kena sabar dulu benda yang kita benci, yang kita tak mahu. Nampak tak? Sebab tu kita kata Allah Ta'ala dia buat main syariat, dia buat main akidah hakikat syariat. Sebab tu kita ni kena imbang elok. Walaupun hakikat kita pegang nak lega ke, nak mati ke Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala. Siapa kata kita habis mati? Lepas tu syariat Nabi hantar buat apa? Syariat tu untuk apa? Syariat tu untuk kita habuan belah kita ni. Allah Ta'ala perintah apa? Tu. Perintah kita suruh jaga, perintah kita suruh usaha. Hak tu yang kita buat tu. Hak mati tak tanya, tu kerja Tuhan. Yang Tuhan nak tanya bukan mati, Tuhan tanya usaha kita. Jadi yang kita duk tuntut balas tu, orang bunuh anak kita tuntut balas, bukan tuntut kat Tuhan. Kita bukan tuntut kat Tuhan. Pas mati hak Tuhan. Yang kita tuntut tu tuntut atas orang hak buat, bukan tuntut bagi mati. Tuntut atas tangan siapa yang buat. Tangan tu tuntut nak qisas, tuntut balas. Tu syariat. Hakikat ni mati tak mana pun Allah Ta'ala tu. Hak tu tak payah tanya tu. Nampak tak? Dengan tak mau ikut nak, mau tak ikut apa, Allah Ta'ala jaga. Habis. Sekampung kena mati habis. Tu. Nampak tak? Ni tak sabar.
Tak dapat. Jadi kena tahu syariat sama dah. Kalau lagu tu lah kita makan apa? Nah, suruh makan, suruh cari. Pasal apa? Nak kenyang tak kenyang tu suara Tuhan lah. Tuhan nak bagi kenyang, boleh dapat. Tapi kita pandai pergi cari makan tak? Tidak sama makan. Ni gitu. Nak berjangkit, tak berjangkit ikut suka lah Tuhan. Memang hak Tuhan, tapi hang tu otak Tuhan bagi kena pakai. Tu. Kalau nak mati dia seorang-seorang tak apa. Ni pasal takut mati yang kita sekali ni. Lah. Tu. Dia nak mati seorang pergi dia lah. Kita tak mau mati lagi pasal nak buat ibadat lama lagi. Lah. Tu pasal dosa banyak lagi, nak tobat tak ada lagi tak lagi. Jadi kena tahu tu, kena faham. Tengok tu. Tu Nabi bangsa dah. Jadi kita tak akan dapat benda yang kita suka, melainkan kita kena sabar atas kita benci. Benda apa kita suka ni? Kita seronok lah nak beli tipu duit ni. Nak beli apa ni? Beli kereta besar ke rumah besar. Boleh dapat lagu tu kan? Tak. Kena sabar benda hak kita benci tu. Betul? Allah bangkit pagi kena pergi buat kerja. Kena buka kedai dengan mengantuk lah. Lemah. Letih buat kerja ni. Tapi saya pakai gah tak? Sebab kita kena sabar. Pasal kita nak ambil benda yang kita suka. Nak sabar. Tidak duduk lagu tu. Tu. Duduk lagu tu. Duduk tahap tu juga. Tak maju-maju lagi. Ni usaha buat hak ni, buat hak ni. Nak berjaya hidup ni. Nak senang lidah ni. Kena lalu dululah benda hak benci. Sahih dah kena lalu dulu. Macam tu jugalah kita, bandingan kita ni nak ambil benda hak paling besar sekali apa dia? Nak ambil syurga. Kena lalu dulu benda hak kita benci. Apa dia? Nak kena makin malam, nak kena puasa sunat, nak kena main mengaji, nak kena main jemaah. Hak ni semua nafsu benci. Nafsu kan suka. Nafsu tak suka semayang, nafsu tak suka puasa, nafsu tak suka sedekah, nafsu tak suka tahajud, tak suka. Tapi pasal apa kita main kat ni? Kita main juga, kita dah main juga subuh pun kita ngaji kat pasal apa? No, duk nampak syurga. Nampak syurga. Tu. Tu kita kata takkan dapat benda yang kita suka melainkan kita sabar benda hak kita benci. Sakit bulan ni lah kita. Doktor tadi pakcik kalau bedah ni balik dia jalan. Kalau belah, kalau tak belah buang benda tu pakai duk terlentak ni 5-6 bulan tu. Kita nak buat tak? Tobat kita buat. Tak. Pasal apa? Duduk nampak ni amat jalan syok lagi. Jalan boleh bisa nak pergi nak buat ibadat senang, nak mayang senang. Tak apa. Doktor sila tak apa. Main nak sign buat operation mau cepat lagi. Sedangkan kita kan mau sangat ni nak kena cucuk, kena ubat sakit lepas operation sakit sampai 2-3 minggu nak lega bekas operation kan senang. Tapi pasal apa kita sanggup juga? Pasal kita nak ambil hak benda kita suka. Suka. Jadi bukan senang, maknanya perlu ada kesabaran. Macam kita ni Allah Taala uji dengan Covid, Allah dah habis mai pula. Ya Allah, bukan senang ni. Kita nak kembalikan zaman dulu balik yang penuh dengan keseronokan kita Allah. Dengan tak ada penjarakan apa, semua boleh bercampur ke kawan-kawan, duduk semeja makan. Tak tahu bila nak boleh ni. Tapi kita tetap kena sabar juga untuk dapat kembalikan balik masa Allah. Kena sabar. Sampai bila tak tahu. Hatu rahsia Allah. Lepas tu bila orang buat lagu tu, orang tak layak, orang langgar tu, kita marah tak apa. Bukan marah kat Tuhan, marah hang bila langgar tu. Allah Ta'ala memang kerja Tuhan lah. Tu. Nampak tak ni? Nak kena sabar. Tu jadi betul lah hak Nabi kita kata pun betul, hak Nabi Isa kata pun betul. Dah semacam muafakat benda tu. Dan